Keseluruhan sektor tenaga pada tahun lalu menyumbang bagi 58.8% atau 11 bilion ringgit dari keluaran dalam negeri kasar KDNK. Semasa merasmikan Minggu Tenaga bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei, Brunei MYCE 2022, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan dalam usaha mempelbagaikan lagi sektor hiliran tenaga, negara Brunei Darussalam merekodkan jumlah keluaran 14.35 juta tan produk daripada sektor hilirannya dengan nilai ekspor dianggarkan 10.7 bilion ringgit Brunei. Yang Berhormat Pihindatu Lala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga berkata gas asli merupakan peralihan bahan bakar paling penting untuk menyokong peralihan tenaga. 207 pelajar dari pelbagai program dianugerahkan tawaran pekerjaan bersyarat atau Conditional Offer of Employment COE oleh Hengi Industri Sendirian Berhad di bawah kerjasama Politeknik Brunei dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Hengi is setting up a good foundation for these students to learn and gain new skills for, self-development and to better ourselves as employees in the future. Actually, the collaboration ini is for creating a platform for the use of Brunei Darussalam to develop their skills. Syarikat Minyak Shell Brunei Sendirian Berhad BSP memperkenalkan sistem analisis nilai SVA Brunei yang merupakan sebahagian daripada program Minggu Tenaga sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MYCE 2022. BSP komited untuk menjadi rakan kongsi yang dipercayai dan memberikan sokongannya untuk membentuk dasar yang boleh menyokong cita-cita negara menuju sifar bersih menjelang 2050. So BSP initiated this study 8 weeks ago, and it has been completed with the support of Accenture Consultancy, with as well support from the Brunei government. So over the 8 weeks, we have analysed the Brunei energy system, and we have identified 4 possible solutions for Brunei to consider in Brunei's energy transition. Inisiatif dan produk-produk yang mendukung transformasi digital diketengahkan semasa pameran Minggu Teknologi Digital sempena Brunei MYCE 2022. Pameran disertai agensi sektor kerajaan dan swasta memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi kemajuan transformasi digital yang berkembang pada setiap masa. Serta para pengunjung juga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai dengan inisiatif-inisiatif atau program yang dijalankan oleh ITI seperti teknologi 5G. So that we can have more traction, not just at the corporate level, but at the end user level, right? So we need to put ourselves more out there so to showcase our products and services. Expo ini bagus sebab boleh networking dengan company lain. Dan kita pun boleh promote produk dan services yang kita ada lah. Jurudongpak Country Club JPCC Sendirian Berhad memperkenalkan tarikan baharu Big Red Warrior. Tarikan yang dilancarkan minggu lalu itu akan menjadi ujian kepada stamina, ketahanan dan kekuatan individu untuk menamatkan perlumbaan berhalangan sepanjang 200 meter. JPCC akan bekerja secara strategik untuk meningkatkan dan menyediakan produk yang unik, berdaya maju dan kos efektif dengan sokongan daripada pelanggan. Peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan mempengaruhi indeks harga pengguna IHP bagi bulan Februari 2022 yang meningkat sebanyak 3.2% tahun ke tahun berbanding bulan Februari 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan harga bukan makanan naik sebanyak 3.3%, manakala harga makanan dan minuman ringan ialah 2.6%. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, pakaian dan kasut dan pengangkutan. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan.
Manakala peningkatan dalam pakaian dan kasut adalah disebabkan oleh kenaikan harga pakaian wanita. Kenaikan harga kenderaan bermotor dan kos tiket penerbangan pula disebabkan peningkatan harga pengangkutan. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga minyak masak, daging dan ikan dan makanan laut. Kenaikan harga antara lain disebabkan oleh kenaikan harga daripada negara-negara pengimport dan kekurangan bekalan. Indeks yang mencatatkan penurunan tahun ke tahun adalah perhubungan sebanyak 0.9%. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Februari 2022 meningkat sebanyak 0.8% berbanding bulan Januari 2022. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing meningkat sebanyak 0.8%. Laporan penuh IHP bagi bulan Februari 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES seperti yang tertera. Dalam menangani penternakan kambing yang masih dilihat berkurangan di negara ini, syarikat Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman mengambil inisiatif bagi menyahut seruan Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memenuhi permintaan tersebut. Selain daripada itu, penternakan kambing juga dilihat sebagai fardu kifayah dalam menyediakan akikah dan juga korban terutama sekali menjelang musim haji. Dengan keluasan kawasan 5 hektar yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, syarikat tersebut terletak di kawasan kemajuan pertanian Limpaki Mulaut telah beroperasi sejak 1 Jun 2017. Dengan perbelanjaan lebih RM200,000, syarikat tersebut mempunyai lebih 170 ekor kambing yang mana kebanyakan adalah jenis boa dan biri-biri jenis dopa daripada Australia. Seperti penternak-penternak yang lain, syarikat juga tidak terlepas dari menghadapi resiko dalam penternakan kambing. Antaranya dari segi pekerja, yang mana pada masa ini syarikat hanya mempunyai seorang pekerja, kos perbelanjaan makanan, kewangan dan tempat ladang. Disebabkan kenaikan harga pemakanan kambing, syarikat terpaksa menaikkan harga kambing dan kambing-kambing hanya dihadkan untuk akikah dan korban sahaja. Disebabkan kenaikan permakanan kambing, kami buat sekarang RM18 sekilo. Apabila ia hanya kata ini dijual secara ekor, seekor kurang lebih ada 60 kilo, ada 40 kilo. Dan selalunya kami menjual untuk akikah dan korban ini ialah 35 kilo ke atas. Jadi harganya dengan menyembelih dan juga yang kata ini melapah, tambahlah RM30. Kalau umpamanya ya 40 kilo, kiralah darab dengan RM18. Kambing-kambing kami yang kami bakalkan ini untuk korban akikah selalunya dalam 50 ekor, 60 ekor. Yang dibeli daripada syarikat-syarikat yang lain. Sebab apa? Kambing-kambing yang kami ternak ini adalah kebanyakannya daripada luar negara, yaitu dari Australia melalui daripada syarikat-syarikat tempatan yang besar. Oleh sebab itulah yang mana kambing ini apabila kita ini pelihara lebih daripada 100 atau 200. Permakanannya begitu kata ini banyak kan diberi makan. Kalau sekiranya kambing itu tidak akan diberi makan dalam 3 kali sehari, ada kemungkinan
kambing itu akan menjadi stres dan kurus, dan ia membawa kepada banyak risiko kematian. Walaupun berdepan dengan berbagai cabaran, pemilik syarikat sentiasa mengingatkan dirinya untuk sentiasa bersiap sedia secara mental dan fizikal dan berharap lebih ramai belia berkecimpung dalam bidang ternakan kambing. Syarikat juga ingin merealisasikan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menaik taraf kehidupan rakyat, khasnya ekonomi negara amnya dan sekaligus untuk melahirkan rakyat yang berkemahiran tinggi menjelang 2035 di dalam bidang pertanian dan agri makanan. Harapan saya dalam melihara kambing ini, kalaulah sekiranya ada penuntut kelapasan daripada UBD ke mana-mana kelapasan, disuruhkanlah supaya dapat mencuba dan juga menternak kambing di negara katanya di Brunei Darussalam ini, supaya katanya kambing yang katanya bakalkan di negara Brunei Darussalam ini mencukupi, dan juga ia adalah sebagai hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjadikan ternakan kambing sebagaimana yang saya ternakkan ini boleh mencukupi makanan harian bagi negara Brunei Darussalam. Unified National Networks UNN berada di peringkat akhir mempersiapkan infrastruktur bagi pelancaran rangkaian 5G di negara Brunei Darussalam tahun ini. Sejak 2020, apabila UNN menyertai tenaga kerja 5G kebangsaan, ia telah membuat kajian aplikasi peralatan kepada rangkaian tersebut, keperluan pengguna dan bagaimana kesaling hubungan 5G boleh dilaksanakan di seluruh negara ini. Menurut edisi Indeks Inovasi Global Pertubuhan Harta Intelek Dunia WIPO 2020, negara Brunei Darussalam terletak pada kedudukan 71 daripada 131 negara bagi ranking indeks keseluruhan, sementara berada di tempat ke-59 dalam kedudukan khusus infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Dengan kemodenan dan pelaburan yang dijalankan oleh UNN dalam tempoh 2 ke 3 tahun kebelakangan, ranking ICT meningkat kepada 46 pada tahun 2021.